Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fetri Yahya. Dan saya Fazli Fuad akan terus bersama dengan anda selama 1 jam Malaysia hari ini. Apa khabar Fetri? Jogging ke? Oh, kita harus bersemangat pagi ni. Saya Fetri pagi tadi sebelum ke sini kami sempat bersenam ringan. Supaya bersemangat pagi ni. Okey, selain kita senam mulut, kita juga perlu senam untuk mencantikkan perut. Sebab mungkin litan di pinggang itu mencerminkan tahap kesihatan ya. Dan kita juga berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang bermayam kerana hidup ini perlukan saling hubungan. Kita ni zaman maklumat, kalau ketinggalan mungkin akan kita mundur. Mundur ke belakang. Dan ianya seperti kalau anda ada telefon pintar, anda ada telefon bimbit pun tak berguna juga kalau kita tak ada internet. Bayangkan kalau suatu ketika dahulu, ketika zaman 2G, 3G, kan, mereka menggunakan telefon pintar ini sekadar untuk call sahaja, tanpa melihat wajah, muka dan sebagainya. Tapi kita dapat balik ke fasa 4G dan juga 5G. Jadi teknologi ini harus diberikan perhatian. Sebab apa? Sebab memang kita memerlukan antara satu sama lain. Bukan ini bukan simbol kemewahan, bukan simbol apa, tapi ini dah macam masuk hak asasi manusia. Betul. Sebab di sini ada keperluan. Ini macam mini pejabat. Ini kampus kita. Internet ni macam kampus sebab dia memberikan maklumat kepada kita nak buat perbankan, untuk bayar yuran anak ataupun semua yang bil-bil yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk kalau nak cari maklumat dan sebagainya. Nanti kita nak bersama yang tepatnya dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk berhalusi di mana kesaling hubungan internet hak asasi manusia. Ya, betul. Kita dah boleh kategorikan internet dan hak asasi manusia ini seperti keperluan hidup kita lah. Seperti mana yang kita tahu bahawa untuk keperluan hidup ni kita memerlukan pakaian, makanan dan sebagainya. Internet ini pun harus diberikan perhatian, bukan sahaja kita yang berada di kawasan bandar ini, malahan untuk mereka yang berada di pedalaman pun sama sahaja. Dan sudah pastinya pihak KKMM telah pun mengadakan banyak program, antaranya jendela dan banyak lagi pengisian untuk anda mendapatkan akses internet yang lebih menyeluruh. Okey. Itu dia. Baik, nanti anda kena carilah trivianya apa maksud internet. Kita dah biasa dengan internet saja, tapi bagaimana asal-usulnya akan kita bicarakan nanti. Betul. Okey, dan juga kita juga mahukan anda semua untuk hari ini tenang-tenang sebab kita juga ada nanti di hujungnya ruang untuk bersedekah. Selain kita nak umumkan nanti, mungkin ramai dah tahu siapa yang mencetus fenomena tahun 2021. Kalau artis lah. Artis bukan artis Malaysia Bukan. Okey, kita akan bawakan nanti artis dari luar negara yang mencipta nama di pentas antarabangsa khususnya di Amerika Syarikat. Dan apa yang kami nak bawakan juga hari ini kepada anda semua, dah pernah Fetri saya tahu tak pernah sampai Pulau Langkawi. Pulau Tioman dah sampai dah? Kau sedih juga? Belum. Saya ni kan setiap kali nak sampai situ mesti tak jadi. Kenapa ya? Awak memang kena sumpahan pulau rasanya. Itulah dia, semua pulau yang saya sampai Pulau Pinang je. Pulau Pinang. Yang pulau lain belum sampai lagi. Okey, kami nak bawakan Malaysia hari ini wartawan kami Asri sempat ke Langkawi. Langkawi pula, Pulau Tioman. Tioman. Betul Langkawi pula, Pulau Tioman. Jadi Asri kat sana seronok kat sana. Konsep yang kami bawakan adalah secara travelog. Jadi kita lihatlah agaknya pemandangan dekat Pulau Tioman tu apa yang bezanya selepas ramai orang tak boleh pergi Pulau Tioman. Mungkin kawasan airnya lebih jernih dan juga lebih bersih kot kan. Dan juga mungkin kehidupan lah lepas tamatnya kita musim macam pandemik yang mengganggu pelancongan, kini kembali bermaya. Mungkin orang dah mula sampai untuk terus mendapatkan ilham dan juga dapat bersantai menikmati keindahan alam di Tioman. Bercakap tentang perjalanan yang telah pun mula dibuka kepada anda semua yang mungkin mempunyai saudara mara yang berada di Singapura, anda menarik nafas lega dan juga rasa gembiralah apabila kerajaan dah pun bakal untuk membuka perjalanan dari Malaysia ke Singapura, Singapura ke Malaysia. Laluan perjalanan lengkap vaksin ataupun VTL Land yang melibatkan laluan darat pada 29 November 2021, dan semalam dilaporkan tentang ada macam dry run. Percubaan macam mana untuk memastikan dia lancar dan sempurna. Sebab katanya ramai yang rindukan kesibukan di tambak itu. Betul. Yang berulang-alik setiap hari untuk mencari rezeki dan juga untuk mencipta kesaling hubungan diplomatik yang cantik antara Malaysia dan Singapura. Betul. Kalau ikutkan dalam kajian sebenarnya satu hari lebih kurang dalam 1,440 orang Malaysia yang ke Singapura, dan difahamkan dijangkakan juga apabila perjalanan ini telah pun bakal dibuka nanti, ianya akan memberi ruang dan juga peluang untuk hampir 5,000 orang-orang Malaysia yang akan ke Singapura. Selain daripada kita dapat bertemu dengan saudara mara kita yang mungkin berada di Singapura, dalam masa yang sama juga mungkin kita boleh, perjalanan ini dah mula terbuka. Jadi kalau sebelum ini mempunyai syarat-syarat yang begitu ketat sekali kalau kita nak ke Singapura, tetapi selepas VTL Line ini Malaysia Singapura dibuka, kita tidak perlu lagi ada proses kuarantin lah, boleh terus ke sana. Tapi ingat, untuk yang divaksin saja, yang lengkap divaksin, akan ada peluang untuk menambahkan ilmu ataupun barangkali macam artis macam Afad dapat laksanakan showcase istimewa di Singapura. Inilah ruang dan peluangnya.
Ya, Okey. insyaAllah. Amin. Saya aminkan sahajalah apa yang Fitri katakan. Okey, kita nak bawakan. Ini yang menjadi kebimbangan kepada anda penggemar-penggemar sayur ni. Itulah dia, saya sebagai orang yang tak makan daging, sayur ni memang sumber makan daging. utama saya. Dan dilaporkan, semua kita memang dah ramai yang dah bercadangkan dan bimbang mencanak naik harga sayur. Betul lah, memang mencanak. Ini kalau anda lihat senarai harga yang ada sekarang ini, kalau kita lihat contoh-contoh sayur-sayur yang ada ni, Fitri, berapa ringgit sayur-sayur ni? Tengok saya tak nampak sangat. Berapa ringgit? Okey, ada yang Kopis macam bunga, RM7 sampai ke RM16. Brokoli 8 sampai RM20. Okey, kemudian sawi lagi, cili macam mana harganya? Melambung tinggi. Kacang buncis 8 sampai RM15. Kubis 4 sampai RM6. Sawi sampai RM8. Cili merah RM19. Macam mana nasi lemak? Macam mana nak buat sambal gesek ni? Cili hijau mungkin 10 sampai RM14. Tapi itulah, kadang-kadang kalau kita ni penggemar-penggemar sayur-sayur yang ada dipaparkan itu, kita memang tak kisah harga tu naik ke apa. Tapi sebenarnya kenaikan harga tersebut bukannya sekadar sesaja nak naikkan harga kan. Tapi disebabkan kita lihatlah sekarang ni faktor cuaca yang tidak menentu sekarang ini mengakibatkan harga itu melambung agak tinggi. Okey. Baik, itu di sebalik harga sayur yang juga ada kaitan. Kita harapkan ada solusi terbaik. Okey, baik. Seterusnya kita nak ini yang diberi penjelasan lah. Faktor hujan sejuk melampau punca harga sayur yang naik. Yang kita sekarang ni dahagakan penjelasan. Okey, jadi kalau mungkin peniaga mungkin harganya berbeza, pengguna kena memberi respon lah ya. Kalau dulu mungkin ada beli nasi lemak, tiba-tiba tak ada timun. Sebabnya untuk mengurangkan kos ya. Tak ada timun tak apa, jangan nasi lemak tak ada sambal. Saya tapi kurang pedas ataupun portionnya jumlah itu mungkin dikurangkan lah, untuk hematkan kos mungkin. Ya, betul. Tapi saya percaya perkara ini sementara sahaja kan. Ini akan kembali normal nanti, insya-Allah kita doakan sama-sama. Okey, kita nak lihat ini berita-berita di luar negara. Kalau tadi Fitri awalnya Fitri dah kata ada sebuah kumpulan ini, kita boleh sebut terus saja. Lebih kepada Blink ke Army? Saya Army. Lagu apa paling minat? Lagu apa paling minat? Grand Night. Macam lagu dia? Na. Saya minat Boy with Love. Okey. Okey, sibuk Army, kita dah bercerita tentang kejayaan yang luar biasa. Ini rangkuman yang pasti memberikan anda inspirasi sebab berjaya untuk takluki dunia. Bukan hanya muzik dan sambil dapat membawa nama negara mereka. Dan juga banyak lagi berita rangkuman luar negara yang akan kami paparkan. Jom kita saksikan sekarang ini. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Kumpulan popular Korea Selatan Bangtan Boys atau BTS sekali lagi mencipta sejarah apabila menjadi artis Asia pertama diangkat sebagai artis terbaik pada Anugerah Muzik Amerika AMA 2021. Dalam majlis gilang gemilang yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Syarikat, kumpulan hit K-pop ini turut membawa pulang trofi bagi kategori duo dan kumpulan pop kegemaran serta lagu pop kegemaran menerusi Butter. Mengakui berdebar menerima anugerah berkenaan, mereka menyifatkan kemenangan tersebut adalah hasil sokongan daripada kelab peminat yang lebih dikenali dengan panggilan ARMY. Untuk rekod, BTS yang dianggotai oleh 7 anak muda ini berjaya mengetepikan artis antarabangsa terkemuka seperti Taylor Swift, Drake dan Ariana Grande. Lebih 35 orang dilaporkan maut, manakala beratus-ratus lagi hilang dalam banjir di Andhra Pradesh, selatan India. Hujan lebat yang turun sejak Khamis lalu telah mengakibatkan banjir sekurang-kurangnya di 5 daerah berbeza dan memaksa berpuluh-puluh ribu orang dipindahkan ke pusat perlindungan sementara. Banjir tersebut dipercayai berlaku selepas kejadian cuaca ekstrim mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerosakan teruk di negeri India Selatan yang lain. Menurut jurucakap Pasukan Tindak Balas Bencana Kebangsaan DRF, hujan lebat dengan anggaran 180 hingga 200 mm direkodkan di kawasan terjejas dalam tempoh 24 jam. Because I think everyone knows I've given everything for this club. Unfortunately, I couldn't get the results that we needed, and it's time for me to step aside.
Kelab Manchester United menamatkan khidmat Ole Gunnar Solskjaer sebagai pengurus di Old Trafford selepas 3 tahun sesulan hanya meraih 1 kemenangan dalam 7 perlawanan Liga Perdana Inggeris EPL. Setelah tewas kepada Liverpool dan Manchester City di tempat sendiri, kekalahan menentang pasukan bergelut Watford dengan keputusan 4-1 menjadi kemuncak buat lembaga pengarah United mengumumkan keputusan itu. Bekas pemain tengah Manchester United, Michael Carrick yang menjadi sebahagian daripada pasukan kejurulatihan Solskjaer mengambil alih tugas sementara untuk pertembungan penting Liga Juara-Juara menentang Villarreal semalam dengan kemenangan 2-0 dan layak kepusingan seterusnya. Seorang pegawai tentera udara di Raja Malaysia, TUDM, Kolonel Hasnul Hisham Abu Hassan dilaporkan meninggal dunia di Hospital St. Joseph Medical Center, Tacoma, Seattle, Amerika Syarikat, Sabtu lalu. Menurut bahagian perhubungan awam TUDM, beliau menghembuskan nafas terakhir di sisi isterinya selepas tidak sedarkan diri ketika menghadiri program Airman to Airman Talks A280s di Camp Murray, Seattle, Washington. Jenazah Allahyarham telah diberi penghormatan untuk dikebumikan dengan istiadat pengebumian tradisi ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Covington awal pagi semalam yang diketuai oleh Kapten Ayub S. Laari yang turut mengimamkan solat jenazah. Baik, kembali bertemu dalam Mehmet Syah Malaysia hari ini untuk kita kongsikan maklumat yang penting. Tanpa internet, hidup bagaikan tanpa cahaya. Memang tak ada cahaya lah kan. Memang penting lah internet ni. Kalau misalnya kata kalau kita ada phone kan, anda kata kalau tak ada internet tu, ibarat macam irama dan lagu tu tidak dapat dipisahkan. Betul, sebab ia bukan hanya tentang maklumat tapi juga tentang kehidupan. Ini kampus kecil kita, internet ni macam benda asas yang paling penting untuk kita teruskan hidup. Okey, kita terus saja ingin bercakap tentang kesalin hubungan internet, hak asasi manusia ini, dan kita bertuah pada hari ini kita terus saja ingin bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Kita terus saja bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner TPR Anwar bin Haji Musa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tan Sri sentiasa memukau dengan batik ya. Setiap hari ini hari Khamis ya. Batik. Memang jadi simbolik pada hari Khamis. Okey, baik. Sebelum kita bermula tentang internet, kita juga memang nak bertanyalah pada Tan Sri. Soalan yang santai dulu. Sebab lama kita tak berjumpa, jadi pasti ada ilmu sila santai dikongsikan. Okey, Afan nak mulakan? Okey, saya nak mulakan. Okey. Ini kita tak bincang dengan Tan Sri tiba-tiba kan. Tan Sri tadi soalan apa je kita nak sport soalan tak boleh. Ya, Tan Sri. Okey, Tan Sri. Dalam banyak-banyak filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, filem manakah yang menjadi kegemaran Tan Sri? Doremi. Doremi. Oh, okey. Doremi banyak. Dia nasib Doremi ada. Yang mana satu? Doremi yang naik tika. Oh, Zam, manakah Zam? Itu mungkin dia penghujung pelibatan Tan Sri P. Ramlee kan. Okey, baik. Itu tentang filem. Dan saya nak tanya, sebab nama Tan Sri kadang trending juga di Twitter kan. Setiap kali nama diperkatakan, adakah Tan Sri akan membaca sebuah komen di situ atau bagaimana respon yang Tan Sri berikan? Saya baca. Sebab saya fikir sebenarnya melalui komentar-komentar yang dilontarkan oleh netizen, banyak perkara yang boleh saya pelajari. Walaupun kadang-kadang pedih juga membacanya kan. Tahulah netizen macam-macam. Tapi pada saya itu satu perkara yang penting untuk kita touch base dengan apa sebenarnya sentimen rakyat. Walaupun saya juga mempunyai kaedah untuk membuat sentiment analysis secara saintifik. Secara mingguan ada sentiment analysis untuk membaca apakah persepsi rakyat terhadap satu isu, satu perkara. Tetapi bagi akaun peribadi saya mengikutinya. Saya walaupun tidaklah semua saya react ataupun saya menjawab kembali kerana terlalu banyak, tetapi saya membaca dan saya tahu apa yang ditegur dan dikatakan. Macam contoh semalam ada satu orang komen dengan bahasa yang kasar. Dan saya trace balik, cari nombor telefon dia, saya text personally kat dia, saya kata dalam berinteraksi, saya kata janganlah guna bahasa-bahasa yang tak sesuai. Sekali perlu kita juga. Dan dia cepat-cepat minta maaf, dia terkejut kerana saya respon kata PM tepi lah. Jadi saya
teruskan begitu. Pada dulu lagi saya berinteraksi dengan publik. Ya. Sebab kita perlu juga sekali mengajar tentang adab dan budi bahasa. Ya. Okey, baik, ada lagi soalan? Soalan bola sepak lah. Kita tahu Tasri memang penggemar bola sepak. Dah tahu lah. Malam besok semi-final Kuala Lumpur lawan Melaka. Pada tahu dah. Okey. Itu Saya pasukan. Presiden KLFC. Tu dia. Ya, sudah pasti boleh menang. Lawan Jangan risau. Melaka. Lawan Melaka nanti kan. Okey. Okey, kalau Tasri bermain bola sepak, posisi mana yang menjadi favourite Tasri? Saya selalu kalau main fullback. Saya sebenarnya kurang main bola. Saya main rugby banyak. Okey. Tapi saya aktif dalam persatuan bola, timbalan presiden FAM dan presiden bola sepak Kelantan. Tapi kalau tanya posisi bola sepak ni tak ada yang khusus lah sebab kita tidak pakar kan. Ya. Tapi kalau main tu saya suka main defend. Goalkeeper Tasri? Goalkeeper tak boleh. Tak ada Tasri ya. Banyak suka Tasri ada kelebihan sebab tinggi kan. Ketinggian tu memang berkelebihan ya. Satu kelebihan baik. mungkin. Itu sembang santai. Okey, kembali kepada topik utama kita untuk bicarakan dan juga untuk beri ilmu yang berguna untuk rakyat. Baik Tan Sri, takrifan kesaling hubungan internet ini hak asasi manusia. Dulu memang kita rasa internet ini macam sampingan untuk orang kaya yang mewah saja. Tapi kali ini dah menjadi satu asas penting. Semua orang perlu ada akses kepada internet dan maklumat untuk ilmu untuk semua sekali, Tan Sri. Ya, sebab tu kalau kita perhatikan dalam kehidupan sekarang, daripada masa ke semasa, lebih banyak aktiviti manusia yang memang memerlukan kepada khidmat jalur lebar ataupun internet services. Dan dengan inovasi-inovasi yang baru, kehidupan manusia itu memang terdorong ke situ. Sebagai contoh, apabila kita kena perintah PKP, siapa yang bayangkan kita kena berjalan tak boleh tinggal telefon di rumah. Sebab nak pergi ke mana-mana kita nak kena check in. Nak check in, kita punya MySejahtera tu terbina dalam telefon kita. Jadi semua orang diwajibkan buat check in. Jadi dah jadi satu perkara baru yang mana kemudahan telefon dan kemudahan jalur lebar dan internet diperlukan. Dan banyak lagi selepas itu dalam masa PKP saja berapa banyak kita discover benda baru. Tak pernah nak beli makanan dengan cara kita membuat pesanan Grab. Kita kena buat pesanan Grab. Tak biasa kerja di rumah, kena kerja di rumah. Tak biasa nak belajar, kena bawa buku pergi ke sekolah. Sekarang ini duduk di rumah buat PDPR dan sebagainya. Dan makin hari makin banyak aspek kehidupan manusia itu terkait dengan keperluan keterhubungan jaringan internet. Jadi akhirnya saya mula-mula saya datang ke Kementerian Komunikasi dan Multimedia, saya menyatakan bahawasanya internet ini adalah hak asasi manusia sebab kalau tanpanya kehidupan jadi tak sempurna. Dia ada jadi basic. Bukan lagi satu luxury, bukan satu perkara yang orang kata hanya kelompok tertentu saja boleh menguasai ataupun memilikinya. Tetapi semua orang, semua rakyat mesti mempunyai akses kepada internet. Jadi itulah saya katakan internet sudah menjadi satu bukan saja human rights tapi dianggap sebagai basic human needs. Perkara yang dianggap sebagai asas bagi menentukan kesempurnaan kualiti kehidupan seseorang. Kualiti hidup. Betul. Itu kita bercakap tentang hak asasi manusia, keperluan yang harus kita ada nanti kan berkaitan dengan internet. Tapi kita nak bercakap dalam konteks negara pula ni, Tan Sri. Bagaimana ianya boleh direalisasikan? Oleh kerana apabila kita menerima falsafah internet itu sebagai suatu hak asasi, maka tak dapat tidak dalam perancangan negara dia mesti diletakkan pada prioriti yang tinggi. Kena ada political will, kena ada kesediaan menyediakan bajet, kena ada usaha untuk mengatasi masalah-masalah yang lazimnya boleh diketepikan begitu saja. Sebab itu negara mempunyai pelan jaringan digital negara atau jendela untuk memastikan tidak ada kawasan ataupun tidak ada rakyat yang tidak mendapat capaian internet. Dan ini satu perkara yang bukan mudah. Sebagai sebuah negara yang ada macam kita ada, kalau macam sebuah setengah negara city state mudah. Semua sekali homogeneous, super. Kawasan pun tidak besar. Macam negara kita, Sabah dan Sarawak dipisahkan oleh ribuan kilometer jaraknya secara geografi, secara fizikal. Kemudian antara bandar dengan luar bandar berbeza lagi. Kemudian kawasan-kawasan pendalaman dalam satu-satu region. Jadi bagaimana kita nak mengurangkan apa yang disebut sebagai digital divide antara mereka yang tinggal di kawasan pendalaman dengan mereka yang berada di mana bandar.
kemudahan internet tidak boleh menjadi hak eksklusif orang bandar ataupun orang kaya ataupun mana-mana kelompok. Dia mesti disamaratakan. Jadi cabaran kepada negara pertama, memastikan liputan konektiviti itu menyeluruh. Kalau boleh sampai 100% kawasan berpenduduk sekurang-kurangnya mesti ada capaian internet. Itu dari sudut konektiviti. Kemudian sekarang orang bercakap soal kualiti. Kalau hanya ada konektiviti tetapi internetnya slow, tidak efisien dan sebagainya, maka aspek kedua yang negara mesti rancang ialah meningkatkan kapasiti ataupun kualiti kepada perkhidmatan jalur lebar itu sendiri. Dan seterusnya barulah soal-soal yang berkait dengan soal aplikasinya. Kalau dah ada kemudahannya, bagaimana rakyat menggunakannya, bagaimana dia mengubah kehidupan rakyat. Bagaimana pula aplikasi teknologi baru, terutama sekarang ini orang bercakap tentang Internet of Things, Artificial Intelligence, robotik, drone teknologi dan sebagainya yang akan mengubah bukan saja cara hidup, hatta kegiatan-kegiatan ekonomi dalam negara. Jadi ada the whole spectrum, satu spektrum aktiviti dan keperluan yang luas yang negara mesti rancang, dan yang paling penting sekali, speed. Artinya sepantas mana kita melakukannya. Kalau kita melakukannya, sebagai contoh, kalau dulu waktu nak menyempurnakan perkhidmatan 3G, memakan masa 7-8 tahun sehingga kita terpaksa melancarkan program jendela untuk mengatasi gap itu. Sekarang ini kalau bila kita nak roll out 5G, kita merancangkan dalam masa 3 tahun. Kita nak capai 80%. Yang dulu makan masa 8 tahun. Artinya negara mesti fast trackkan, mendahulukan, menyegerakan. Kalau misalnya 5G dulu dirancangkan untuk mungkin tahun 2023, kita fast trackkan menjelang akhir tahun ini, menjelang bulan depan kita dah mula nak roll outkan 5G. Kalau dulu kita nak completekan 4G mungkin menjelang tahun 2025. Sekarang kita nak capai 96.9% coverage atau 97% coverage menjelang akhir tahun depan. Kita terpaksa fast trackkan ke hadapan. Kerana kita kena berlumba-lumba pula dengan negara-negara yang lain. Ya. Jadi ini adalah satu cabaran kepada negara yang memerlukan kepada satu perancangan dan blueprint yang jelas, way forward yang jelas, dan yang penting komitmen untuk melaksanakan. Jadi disebabkan dah diletakkan sebagai hak asasi, bermaksud tindakannya, perancangannya kena agresif, Tan Sri. Harus agresif. Sebab sekarang kita tengok, kita dapat berita, budak-budak sekolah kena panjat pokok, ada yang kena kayuh basikal pergi beberapa kilometer hanya nak mendapatkan perkhidmatan. Dan rakyat dia mungkin tidak semua orang faham tentang teknologi dan juga kerenah dalam soal nak memperbaikikan satu-satu masalah itu. Jadi kita kena rancang jauh lebih ke hadapan lagi. Tidak boleh hanya secara ad hoc. Yang ad hoc tu kita buat juga, ya. Macam sekarang ini tu MCMC ataupun SKMM ada buka portal Jendela Map, ya. Di mana kalau orang ada alami masalah capaian yang tak sempurna dan sebagainya, dia boleh masukkan data-data dalam portal Jendela Map, di mana MCMC boleh ambil tindakan serta-merta bagaimana nak mengatasi satu masalah. Menggunakan sumber maklumat daripada orang ramai ataupun crowdsourcing untuk supaya tindakan itu lebih cepat. Tetapi perancangan yang utama tadi itu mesti juga ada. Ya, tak cukup dengan hanya tindakan secara ad hoc, tapi kena ada satu bentuk tindakan yang komprehensif bagi memastikan perkhidmatan jalur lebar ini menjadi satu perkhidmatan yang berkualiti tinggi bagi negara, sesuai dengan aspirasi negara nak menjadi sebagai sebuah negara maju. Ya. Ya, betul. Akan ada perancangan dan juga tindakan susulan nanti, kan. Tan Sri, pada 21 November tempoh hari, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun melancarkan PEDI ataupun Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia di Bertemeloh. Jadi apa sebenarnya perancangan dan juga PEDI ini adalah lanjutan kepada apa yang saya terangkan tadi. Setelah kita mengadakan prasarananya, ya, jendela itu ada soal menyediakan prasarana, membina 1,600 tower, mengadakan khidmat menggunakan jalur lebar satelit, untuk kawasan-kawasan remote, mengadakan program fiberization atau biasa kita rujuk sebagai point of presence untuk lebih pada 4,000 buah sekolah, menukar atau mengadakan fiber optik dan sebagainya sampai ke segenap tempat. Tapi soalnya bagaimana penyertaan rakyat? Bukan
kita tidak harus menggunakan internet hanya untuk voice, untuk membuat panggilan telefon, menggunakan mobile phone dan sebagainya. Kita nak dia boleh membawa kepada perubahan gaya hidup, aktiviti ekonomi, menambah pendapatan dan juga menyumbang kepada pertumbuhan KDNK. Jadi PEDI itu adalah untuk mentransformasikan pusat-pusat internet desa, terutamanya yang berada di kawasan luar bandar, yang dulunya hanya digunakan untuk tempat nak mendapatkan perkhidmatan Wi-Fi. Sekarang ini kita nak jadikan itu sebagai satu pusat melatih penduduk di sekitar, orang kampung, transformasikan ekonomi mereka ke arah ekonomi digital. Okey. Sebab itu tempat itu dinamakan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia, di mana MCMC dan juga MDEC akan menyediakan bersama dengan rakan atau kita panggil rakan PEDI, iaitu telcos lah, daripada TM-nya, Maxis-nya, Celcom-nya. Kita menyediakan modul-modul melatih. Bagaimana produk di kampung boleh dibuat proper branding, proper packaging, kemudian memasarkannya di platform-platform ataupun di aplikasi-aplikasi e-commerce. Ya, supaya pasaran, kalau dulu nak berniaga, kena ada premis perniagaan, kena ada kedai. Pasaran adalah orang di sekitar situ. Sekarang ini produk di satu tempat, biar pasarannya global. Ya, jadi bagaimana dia nak menyesuaikan produk dia untuk dia capture market yang lebih luas. Dan kalau itu dapat dilakukan, maka daripada menyediakan prasarana khidmat jalur lebar, dia mentransformasikan ekonomi dan aktiviti rakyat secara langsung. Itu dia. Maksud yang terhad, Tan Sri, harapan kepada semua supaya kita menuju era yang agresif demi mencapai maklumat dan juga memberikan ilmu yang terbaik untuk semua. Jadi hanya di kampung tetapi semuanya berkumpul di situ untuk ekonomi, untuk ilmu, untuk teknologi semuanya, Tan Sri. Ya, termasuk sekarang hiburan. Kita tak naklah bila ada internet asyik nak tengok Netflix aja ataupun nak download perkara tertentu. Yang pentingnya mesti kegiatan yang bersifat produktif, yang boleh mengubah kehidupan kita dan seterusnya negara kepada ke arah yang lebih kompetitif, yang lebih baik dan sebagainya. Sebab itu keutamaan saya di kementerian adalah nak memastikan ini menjadi realiti. Sebab itu saya boleh katakan push ataupun memberikan dorongan yang kuat supaya apa yang dirancangkan itu disegerakan, kalau proses yang lambat itu dipercepatkan, kalau banyak red tape dikurangkan, dan kita mesti menunjukkan satu komitmen supaya perkara ini benar-benar dapat dilaksanakan. Kalau tidak, rakyat akan rasa kecewa sebab lihat tidak ada perubahan ataupun kita tengok masih orang kata tindakan yang terlalu perlahan, sebab benda ini sangat dinamik. Dia menuntut kepada kesungguhan. Jadi saya memberikan prioriti yang tinggi kepada aspek dari kampung ke terhasil banyak produk yang bertaraf dunia selepas ini. Kerana ada kelajuan internet, juga akses kepada internet yang paling utama sebagai hak asasi manusia. Terima kasih yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Tuan Panel TPR Anwar Haji Musa berkongsi atas kapasiti sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia dengan inilah dia, internet sebagai hak asasi manusia, kesaling hubungan yang begitu padu dan juga jelas untuk membantu rakyat. Ya, betul. Terima kasih Tan Sri. Okey, itulah dia. Jadi kalau anda yang berada di kawasan pedalaman harus mengambil peluang ini kan. Sebab kalau sebelum ini mungkin mereka yang berada di pedalaman mungkin mereka agak risau, bimbang juga tentang talian internet yang mungkin mereka signal mereka itu agak kurang, tapi jangan risau sebab negara kita akan menuju ke fasa 5G. Nanti liputan untuk internet itu akan terus menyeluruh untuk anda semua. Manfaat kita bersama. Nanti kita nak masuk ke alam sedekah dan juga berinfak selepas ini di MSI. Terus bersama kami untuk ilmu dan maklumat selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali di Hamparan Ilmu MSI Malaysia hari ini nak berkongsi tentang pertubuhan sukarelawan Ad-Diniyah untuk kita mantapkan lagi sedekah dan juga pemahaman tentang isu-isu yang melingkari umat Islam. Dan bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah, untuk kita canangkan lebih lanjut tentang pertubuhan ini untuk membantu mereka yang pastinya ada keperluan, terutama dalam wakaf pam air di bumi Kemboja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fitri. Okey, baik Ustaz, kita bicara hari ini masih lagi tentang wakaf pam air bumi Kemboja. Dan sebelum kita berbincang lanjut, kita nak saksikan dulu bagaimana sikit rangkuman tentang pertubuhan ini. Ustaz, saksikan bersama. Sila. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup.
Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Baik Ustaz, kalau ikutkan dah memang lama ditubuhkan sejak 85 dengan pelbagai aktiviti yang membantu ummah ya. Jadi dengan Qurannya, dengan infaknya. Jadi macam mana pula dengan melihat ini pertubuhan yang betul-betul dapat dipercayai untuk membantu ummah? Latar belakangnya silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih Fitri dan penonton di rumah. Dengan establish sejak 1985 dengan aktif kerja-kerja kesukarelawanan membantu bukan sahaja rakyat Malaysia tetapi negara-negara jiran yang memerlukan seperti Selatan Thailand, Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan Kemboja tidak ketinggalan. Sudah pastinya ia memerlukan ataupun dipercayai dan bukan skamer. Tetapi biasalah ketika mana kita deal dengan orang yang kita tidak dapat jumpa di seberang sana ada kalanya khususnya di zaman PKP ini. Mana-mana projek pun kadang-kadang mudah untuk diselewengkan dan mudah diskamkan oleh pihak yang mungkin tidak bertanggungjawab, manusia yang tidak dipantau. Tetapi Alhamdulillah pada bila boleh merentas daerah ataupun merentas negara sekalipun, kali ini tim kita berada di Kemboja sendiri melihat dengan lebih dekat kecuaian bagi menjayakan infak pam air Kemboja yang kita target pada tahun ini 10,000 unit pam air insya-Allah. Baik, difahamkan kosnya tinggi dan ini memerlukan sokongan ramai pihak. Ya, dana yang penting. Jadi mungkin dapat Ustaz laporkan sebab ini kita cadangkan dari waktu ke waktu. Mungkin dapat dikongsikan dana terkumpul dan berapa lagi yang diperlukan untuk melengkapkan sasaran dalam usaha untuk mewujudkan wakaf pam air ini Ustaz. Alhamdulillah, setelah mana kita kenal pasti 10,000 unit pam air ini perlu untuk diwakafkan, untuk didermakan, maka 10,000 unit pam air ini meneram belanja 17 juta. Dan kita dana yang telah terkumpul selama lebih kurang 2 bulan lebih kita berkempen ini dan insya-Allah sampai awal tahun hadapan sebanyak 1,716,835 ringgit, bermakna ada 15 juta lebih lagi untuk mencapai sasaran. Dan insya-Allah kalau bila sebut juta-juta ni mungkin jutawan dan hartawan di sana bolehlah merealisasikan dengan jumlah yang banyak. Tetapi kita yang tidak mungkin ke arah jutawan ini yang belum lagi ini, insya-Allah sebenarnya satu unit pam air harganya RM1,700 sahaja kosnya. Kos menggali, kos mengupah, kos pipe dan sebagainya. Maka boleh juga dikongsi oleh 10 penama seperti mana gambar dan iklan yang dipaparkan tadi. Bermakna satu penama hanya RM170 sahaja demi membekalkan air yang bersih kepada umat Islam minoriti di Kemboja sana. Ya. Ustaz, kita melihat dikala kita diuji dengan pandemik ini, pastinya kita juga nak kembali pulihkan ekonomi. Pada saat yang sama juga untuk kita kencangkan infak untuk membantu sebab mereka di sana memang susahnya memang betul-betul kritikal ya. Air ini memang sumber yang utama yang perlu kita berikan untuk rakyat di Kemboja. Jadi macam mana Ustaz melihat ini infak ini satu perkara yang amat mulia, tambah-tambah malam ini malam Jumaat, malam yang berkah, kita dapat membantu umat Islam yang berada di sana Ustaz. Ya. Pertama, perkara yang baik Allah nyatakan fastabiqul khairat, bersegeralah kamu pada perkara kebaikan, jangan tangguh. Dan hari Isnin dan Khamis kita tahu adalah hari yang dibentangkan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kata, aku suka amalan aku dibentang dalam keadaan aku berpuasa. Bukan sahaja puasa, para ulama juga mengatakan ibadah-ibadah yang baik juga akan turut mendapat tempiasnya pada hari yang mulia ini. Oleh sebab itu, seperti mana yang Fitri sebutkan tadi, keperluan mereka kepada keperluan asas ini pada tahap yang kritikal ya. Sebab umat Islam yang minoriti kita tahu di mana-mana negara di seluruh dunia biasanya akan didiskriminasi dan saya juga pernah sampai ke Kemboja. Saya yakin Fitri juga telah sampai kan? Ya, betul. Bagaimana kebergantungan mereka kepada sumber air ini penuh kepada sungai yang keruh untuk mandi, untuk membersihkan diri, untuk ibadah, untuk makan dan minum. Maka ada seorang anak-anak yang pernah saya saksikan turun mandi ke sungai tersebut dan naiknya rambut mereka sama keras dan sama warna dengan air sungai yang mereka telah mandi tadi. Ini menunjukkan kritikalnya bekalan air bersih untuk mereka dapatkan. Dan saya teringat perkara ini ketika mana seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Ubadah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan dan sedekah yang paling afdal?
Nabi menyatakan sedekah air, infak air merupakan keperluan asas dan ketika mana ia sangat diperlukan, keafdalan dan keutamanya adalah meningkat ketika itu dan kami membuka ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan bantu kami untuk kami bantu mereka menjayakan kempen ini. Moga-moga insya-Allah ada ukiran senyuman yang indah bagi mereka umat Islam yang minoriti yang susah di sana untuk mendapatkan keperluan asas ini insya-Allah. Ustaz, dari mulut Ustaz sendiri saya berikan peluang untuk Ustaz nyatakan kaedah untuk menyalurkan sumbangan. Moga-moga berkah ramai terpanggil untuk menyumbang dan kita dapat kencangkan lagi kutipan untuk lengkapkan sasaran dalam usaha untuk membantu projek wakaf pam air di Bumi Kemboja ini. Ustaz, silakan. Baik, untuk berurusan itu website kami sangat direct tentang air iaitu www.infakpamairkemboja.com infakpamairkemboja.com. Di situ ada internet bankingnya, ada tata caranya, bagaimana gambarnya dan seumpama dengannya untuk dimanfaatkan di situ. Dan kalau tuan-tuan nak berhubung, nak berbincang lanjut, nak bagi amount yang lebih daripada 1,700 dan seumpama dengannya dan pertanyaan detail, boleh berhubung pada talian tertera di skrin itu, boleh print screen, boleh ambil gambar dan sebagainya di talian 011-5506-6972 iaitu boleh berhubung dengan Ustazah Hazwani ataupun Cik Fatimah pada nombor yang sama dan boleh juga tuan-tuan layari FB kami, FB page kami di Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah untuk mendapatkan rekod-rekod yang lalu, gambar-gambar dan pendetilan yang sewajarnya di situ insya-Allah. Baik, terima kasih untuk Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah berkongsi tentang wakaf pam air di Bumi Kemboja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Jumpa lagi. Kita berehat seketika nanti dah bersama Afad dan juga berkongsi tentang Yayasan Ikhlas bersama dengan Ustaz Hanafi Abdul Malik. Selepas ini terus bersama kami di MHI Mega Hamparan Ilmu selepas ini. Okey, kini kembali Malaysia hari ini. Kalau tadi Fetri seorang-seorang, saya dah kembali bersama dengan Fetri. Saja tu tengok ni jumlah kes macam mana kan? Okey, nak cakap tentang jumlah kes positif COVID-19 ini. Mungkin yalah kadang-kadang dulunya kalau anda lihat Malaysia hari ini, kita hari-hari update tentang perkembangan terkini status COVID-19. Tapi apabila kita ni dah nak menuju ke fasa endemik, jadi kita tak adalah nak bagi tahu hari-hari kan. Tapi kalau kita tak bagi tahu ni, takut-takut macam anda yang mungkin sedang tengok ni macam terlupa, teralpa tentang SOP. Sebab betul. apa? Sebab kalau anda tinggi, kan zaman sekarang kan ni asasi kan tadi kan. Ada maklumat untuk akses kepada Bank Sejahtera. Yeah. Okey, kalau dilaporkan di sini kes aktif 68,625. Okey, dengan kuarantin di rumah sebanyak 80%, lebih kurang 54,900 kes. Pusat kuarantin ada 7,529 orang. Di hospital ada 5,624. Di ICU 266. Yang ni yang tak perlukan alat bantuan pernafasan. Di ICU yang perlukan ABP, alat bantuan pernafasan, ialah 266. Okey, dan kes tempatan 5,570 dan kes import 24, yang sembuh 4,908. Kematian 47. Okey, kalau lihat kematian ialah macam menurunlah berbanding dengan dulu ratusan orang kan yang meninggalkan. Tapi apapun kita kena jaga SOP kita dan kita nak bercakap tentang semalam pun dekat Malaysia hari ini kita nak bercakap tentang suntikan dos penggalak ataupun booster kan. Jadi sekarang ini memang tumpuan diberikan kepada frontliner dah alhamdulillah dah semakin habis. Sekarang ini tumpuan kepada mereka yang ada komorbid, warga emas dan sebagainya. Dan jangan risau kalau ada temu janji apa semua, jangan risau tentang dos penggalak ini. Jangan anda tertipu dengan bacaan-bacaan yang mengatakan bahawa dos penggalak ini siapa yang suntik akan ada side effect yang teruk dan sebagainya. Sebab kajian mengatakan bahawa tak ada pun side effect macam tu. Ada mungkin. Tapi sebenarnya memang penting dos penggalak ni sebab kalau yang mana dah ambil dos tu, dos pertama, dos kedua, kadar antibody imunisasi tu makin lama makin rendah. Jadi itu pentingnya kena ada dos penggalak. Memang apa jua suntikan pun memang akan menurun ya. Kita kena ada penggalak untuk memastikan imunisasi pada tahap yang terbaik. Okey, kita nak ke mana sekarang ni? Kita nak ke Pulau Tioman. Salah satu pulau yang Fetri belum jejak. Saya dapat memecahkan kebuntuan untuk sampai ke pulau-pulau di Malaysia. Tak asyik tak sampai, dah lama usaha. Okey, ini keindahan di Tioman. Saksikan. Jom.
Pulau yang pernah menjadi antara 10 tercantik di dunia dan kelima terbesar di Malaysia, Pulau Tioman, terletak di negeri Pahang Darul Makmur. Berkeluasan 136 km persegi, jika dilihat dari udara, pulau ini mempunyai bentuk seperti seketul peha ayam. Selepas hampir 2 tahun, penutupan sektor pelancongan disebabkan COVID-19, Pulau Tioman kini kembali bernafas dengan kemasukan kembali pelancong yang kebanyakannya dari dalam negara. Kru Malaysia hari ini berpeluang berkunjung ke sini bagi melihat bagaimana perkembangan sektor pelancongan yang terjejas akibat pandemik. Prosedur operasi standard SOP sebelum berangkat ke Pulau Tioman memerlukan setiap pelancong membuat ujian saringan RTK di jeti sebelum menaiki feri bagi memastikan keselamatan semua pihak dalam mengekang penularan virus. Perjalanan mengambil masa hampir 3 jam. Destinasi yang dituju ialah ke Kampung Juara, tetapi perlu turun di jeti Kampung Tekek. Kampung Juara adalah satu-satunya kampung yang terletak berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Jika hendak ke sini, ada 2 pilihan pengangkutan, iaitu menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Namun kami berpeluang menaiki bot persendirian yang mengambil masa hampir setengah jam. Keunikan Kampung Juara ialah terletak di bahagian teluk Pulau Tioman yang lokasinya agak eksklusif kerana jauh dari kampung-kampung yang lain. Ada beberapa kampung di pulau ini dengan jumlah populasi penduduk seramai hampir 4,000 orang. Kebanyakannya ialah kaum Melayu dan majoriti sumber mata pencarian melalui aktiviti pelancongan, bisnes kecil-kecilan dan juga aktiviti perikanan. Ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pada Mac 2020, kebanyakan sumber pendapatan penduduk agak terjejas kerana banyak aktiviti berasaskan pelancongan terpaksa dihentikan. Menurut Ketua Kampung Juara, Abdul Razib Ali Awang, 55 tahun, kebanyakan penduduk memang terkesan dengan penutupan sektor dan mereka terpaksa mencari alternatif lain bagi mendapatkan sumber rezeki. Penduduk di sini pada waktu itu memang tidak dapat pendapatan yang tepat. Mereka beralih ke arah kepada memancing dan dapatkan hasil laut yang boleh menjual sama sendiri je lah, sama dalam kampung aja. Untuk diekspor ataupun dihantar keluar pun tidak boleh. Waktu PKP itu tidak ada pembelinya. Jadi survive macam tu je lah, survive dalam kampung. Untuk meneruskan kehidupan, kita buat apa saja yang halal. Sebagai contohnya, ada orang nak nebah kebun, kita nebah kebun. Kan ada orang mau bantu nak korek parit ke, kita buat. Apa sajalah yang boleh mendapatkan pendapatan. Sebab pelancongan memang tak ada orang, tutup langsung. Makanan pun harapkan bantuan kan ekonomi. Apabila pengumuman sektor pelancongan dibenarkan kembali beroperasi, kesempatan ini digunakan sepenuhnya oleh penduduk dan pemain industri termasuk di Pulau Tioman bagi memulihkan ekonomi di sini. Pembukaan kembali resort dan aktiviti berkaitan pelancongan memberi nafas baru kepada semua yang terlibat. Kelegaan ini turut disuarakan oleh pemilik resort, Kelvin Tien, yang menguruskan sebuah resort di Kampung Juara sejak 8 tahun lalu. Sebelum pandemik ni, kebiasaan ni banyak orang putih yang datang dari luar negara. Dan kebanyakan 90% lah yang fully book di tempat ni. So memang tempat ni happening untuk keluarga, untuk semua berada kan. So lepas PKP ni yang dibuka ni, I think is very good sebab is also a good economic drive for us again, and dapat ditambahkan untuk bekerja lagi keras untuk memajukan tourism Malaysia. Resort 1511 Coconut Grove menjadi keistimewaan tersendiri, iaitu rekaan biliknya yang diperbuat daripada kayu dan dekorasi lamannya yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan hijau yang tenang dan mendamaikan.
Resort ini juga boleh menempatkan 30 hingga 50 pengunjung pada satu-satu masa. Kemudahan lain seperti kafe juga ada bagi hidangan makanan pagi sehingga malam. Jika berkunjung ke sini, banyak aktiviti riadah disediakan seperti mandi laut, meluncur air dan senam snorkel. Aktiviti popular yang dipilih ialah senam snorkel kerana ingin melihat kecantikan dasar laut Pulau Tioman yang kaya dengan terumbu karang dan hidupan akuatik yang pelbagai. Melihat keindahan flora dan fauna di sini, maka tidak hairanlah pulau ini diwartakan sebagai taman laut kerana semua hidupannya masih terpelihara dengan baik. Dalam tempoh 1 hingga 2 jam, beberapa lokasi dibawa oleh pemandu bot bagi selam snorkel untuk melihat dasar laut dengan airnya yang jernih dan kebiru-biruan. Apa yang penting ialah jaket keselamatan dan goggle selam ada disediakan oleh pihak resort bagi kemudahan setiap penumpang ketika aktiviti diadakan. Dalam pembentangan bajet 2022, beberapa insentif utama diberikan oleh kerajaan, antaranya sejumlah 1.6 bilion ringgit kepada industri pelancongan untuk merancakkan kembali ekonomi dan sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada pengusaha dan juga pemain industri berkenaan. Ini akan mengembalikan penjenamaan negara kita sebagai Malaysia Truly Asia. Cantik tak dalam? Tunggu saya kat situ. Walaupun kebanyakan yang datang ialah pelancong tempatan, namun ia turut memberi sedikit sinar harapan kepada penduduk di sekitar Pulau Tioman. Adalah sikit orang Malaysia yang mula kenal dengan Tioman, so bermaksud promosi untuk rakyat Malaysia tu sendiri untuk datang ke Tioman tu lebih, orang kata lebih meluas dan juga orang lebih menghargai industri pelancongan dalam negara. Dia kena pergi. Cantik, memukau, memang world class. Pergilah nanti pulau. Kesianlah Fitri tak sampai pulau lagi. Saya doakanlah saya sampai ke pulau yang ada di Malaysia. Okey, besok yang akan kami bawakan menarik di Malaysia hari ini berkaitan dengan kanak-kanak hebat meluncur air dan haiwan sebagai terapi. Itu esok di Malaysia hari ini. Berapa? Berapa? Saya kucing biasa je. Okey. Saya ni lebih kepada burung, ayam, tapi tak ada tempat yang sesuai bagi bandar kan. Apa terapi kalau belayam Ya. Kalau belayam saya akan mengetahui, saya bagi abang ayam tu telurnya di mana, berapa yang menetas semua. Semua kreatif. Okey. Esok kita bincang lagi Syai. Okey, jaga SOP semua. Assalamualaikum. Ya. Bye bye. Ya, insya-Allah. Okey. Ayam 9.